Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya Siti Nur Fazira binti Muin, nombor matriks BA 2011075, merupakan pelajar tahun 1 bagi pengurusan organisasi Section 1. Baiklah, pada bahagian ini saya akan mengupas sedikit sebanyak berkaitan dengan faktor yang mungkin mempengaruhi prestasi sesebuah organisasi dan cara mengatasinya. Umum kita ketahui bahwa pengurusan prestasi organisasi amat penting dalam menerajui sesebuah syarikat atau kepentingan pengurusan prestasi terhadap organisasi dan juga pekerja. Ianya adalah untuk membantu sesebuah organisasi dan pekerja bagi mencapai matlamat yang sama, bagi membantu kedua-dua organisasi dan juga pekerja ini dalam meningkatkan prestasi yang lebih optimum. Selain itu, pengurusan prestasi organisasi juga penting bagi membantu dalam meningkatkan prestasi dan juga membantu melihat ala tuju organisasi itu bagi mencapai prestasi organisasi kerja yang lebih berkualiti dan bermotivasi. Itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi organisasi, tetapi saya hanya akan membincangkan 4 sudut, yaitu dari aspek politik, ekonomi, aspek politik dan juga budaya persekitaran. Aspek politik, terdapat pelbagai cara di mana politik ini dapat mempengaruhi budaya organisasi dalam skala yang besar. Contohnya, Kongres yang membuat undang-undang dan peraturan yang dapat mengubah cara organisasi itu beroperasi. Walaupun organisasi mungkin tidak setuju dengan undang-undang yang dibuat, tetapi mereka tetap diwajibkan secara sah untuk mematuhinya. Sebagai contohnya, dalam sesebuah organisasi mestilah mampu berdaya saing dengan organisasi lain bagi menarik pelanggan atau bersikap politik bagi mempengaruhi cara organisasi agar lebih stabil dan juga membantu merancangkan organisasi dari aspek yang pelbagai. Baiklah, berbalik kepada faktor yang seterusnya ialah faktor ekonomi, di mana umum kita ketahui bahawa ekonomi berperanan yang amat penting dalam kehidupan seharian kita. Beberapa contoh yang berkaitan dengan ekonomi sangat berperanan dalam kehidupan harian kita bagi melangsungkan kehidupan dan juga memenuhi keperluan isi rumah. Berbalik kepada sektor organisasi, di mana suatu organisasi juga banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Salah satunya ialah melibatkan pasaran, yang sebagai contohnya organisasi akan berdepan dengan masalah kemerosotan, di mana akibat daripada kemelesetan ekonomi yang berpanjangan. Hal ini berlaku adalah disebabkan punca apabila orang tidak lagi memilih untuk membelanjakan wang mereka di tempat lain, dan syarikat tersebut akan mengalami kemerosotan, dan keadaan ini menyebabkan ekonomi akan mengalami masalah, di mana ekonomi pada sesebuah organisasi syarikat akan terjejas dan pelaburan tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh yang demikian, bukan saja sesebuah organisasi terjejas akibat daripada kegawatan ekonomi, malah ekonomi juga akan merundum dan berlaku kemelesetan dalam sesebuah negara. Hal ini akan turut memberi sedikit sebanyak kesan yang negatif kepada sesebuah organisasi dalam usaha untuk membangunkan. Oleh itu, sesebuah organisasi maupun syarikat haruslah menyesuaikan diri dengan perubahan dalam ekonomi khususnya, dan dapat menyesuaikan strategi organisasi yang sesuai dengan mereka. Hal ini sangatlah penting bagi melangsungkan pendapatan syarikat sesebuah organisasi tersebut. Seterusnya ialah faktor sosial, di mana
sesebuah organisasi atau syarikat tersebut perlu menerima sebarang pendapat masyarakat, kerana masyarakat adalah penyumbang kepada faktor luaran yang terbesar dalam sesebuah organisasi tersebut bagi meningkatkan lagi pertumbuhan pasaran mereka. Oleh itu, aspek sosial turut memberi pengaruh terhadap perkembangan sesebuah syarikat, di mana masyarakat ini merupakan penyumbang terhadap syarikat dan organisasi dalam bidang pemasaran. Seterusnya ialah pada faktor teknologi, di mana umum kita ketahui pada era globalisasi ini, teknologi amatlah penting dalam kehidupan setiap manusia atau organisasi tersebut, kerana mempunyai peranannya yang tersendiri dan kepentingannya terhadap semua. Tentunya teknologi ini adalah sebahagian besar tenaga kerja pada masa kini, kerana ianya diperbarui dan berubah, sehingga syarikat dan pekerjanya terus mengikuti peredaran teknologi tersebut. Teknologi adalah faktor luaran yang terpenting dan akan mengubah sesebuah corak organisasi dalam sesebuah syarikat tersebut bagi menjalankan operasi pekerjaan dengan lebih dramatik. Bukan itu saja, penggunaan teknologi dalam kehidupan seharian dan juga dalam bidang pekerjaan amatlah penting, kerana tanpa teknologi, pekerjaan yang dilakukan tidak akan berjalan dengan lancar dan memerlukan proses yang lebih lama. Oleh itu, dengan adanya teknologi ini dapat menjimatkan masa dan juga dapat memudahkan urusan seharian dalam bidang pekerjaan. Oleh itu, organisasi ini amatlah penting bagi mengekalkan sebuah syarikat tersebut membentuk ataupun melahirkan generasi pekerja yang berprestasi, yang lebih canggih dan berjaya pada masa hadapan. Dengan ini, sesebuah organisasi dapat mencapai kecemerlangan bukan saja dalam bidang pekerjaan, tetapi pekerjanya juga mampu berdaya saing dan juga meningkatkan imej sesebuah organisasi. Beberapa langkah perlu diambil dalam menangani isu yang berkaitan dengan prestasi organisasi. Salah satu langkah yang boleh dilakukan bagi menangani isu yang berkaitan dengan organisasi ini ialah pihak majikan ataupun organisasi tersebut perlulah melakukan pemantauan dari aspek memantapkan pada pekerja bagi mencapai target yang boleh merancangkan lagi organisasi sesebuah syarikat. Bukan itu saja, sesebuah organisasi juga perlu memperbarui dan mempelbagaikan hasil pasaran bagi tujuan merancangkan lagi melangsungkan keuntungan dan untuk meningkatkan lagi imej organisasi tersebut di peringkat antarabangsa, agar ianya mampu berdaya saing dengan pasaran-pasaran yang lebih besar dan berjaya. Dan itu saja langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan prestasi organisasi. Juga ialah pihak pemimpin perlu lebih prihatin terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pekerja, yaitu sentiasa memberikan manfaat dan juga kebaikan kepada pekerja. Dengan ini pekerja-pekerja akan terus mengekalkan prestasi dalam bidang pekerjaan dan menunjukkan komitmen yang tinggi bagi meningkatkan lagi pasaran dalam organisasi. Baiklah, saya kira itu saja penerangan sedikit sebanyak mengenai faktor yang mempengaruhi prestasi organisasi yang saya terangkan. Dengan itu saya berakhir di sini. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.